Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah kita membacakan surah yang baru, itulah surah Luqman. Kita baca beberapa ayat daripada surah ini insya-Allah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Maksudnya Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Menjadi petunjuk. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitulah orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, 5 ayat yang kita baca daripada surah Luqman. Surah Luqman. Surah Luqman ini terdiri daripada 34 ayat. Dan dia termasuk di dalam ayat-ayat Makkiyah, yakni yang diturunkan sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surah ini diturunkan selepas daripada turunnya surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah ini dinama dengan Luqman. Luqman kerana pada ayat yang ke-12 disebutkan bahawa Luqman telah diberikan Allah Ta'ala akan hikmah. Ayat yang ke-12,
walaqad atayna Luqman al-hikmah, sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman akan hikmah, kebijaksanaan. Dan yang dimaksudkan dengan nikmat, dia dimaksudkan di sini dengan al-hikmah, iaitulah ilmu pengetahuan. Dan dengan nikmat yang diberikan itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang ke-13 sampai ke-19 di dalam surah ini terdapat nasihat-nasihat Luqman yang bijaksana ini kepada anaknya. Nanti kita akan bacakan, dan kita perlu mengambil nasihat-nasihat Luqman yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala ini sebagai suatu tarbiyah yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita, khususnya di dalam mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu isyarat daripada Allah supaya setiap ibu bapa melaksanakan nasihat-nasihat yang telah disebutkan oleh Luqman al-Hakim. Di dalam surah ini perkara-perkara yang besar yang dibicarakan ialah berkaitan dengan keimanan. Sebagaimana ayat-ayat yang sebelum daripada ini, dan disebut di awal surah itu berkaitan dengan Al-Quranul Karim yang merupakan rahmat, petunjuk dan rahmat oleh orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga menceritakan tentang penciptaan-ciptaannya, langit dan bumi, bukit bukau, sebagai bukti keesaan Allah, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan sekalian diceritakan manusia ini tidak akan selamat di hari akhirat kelak, melainkan orang-orang yang taat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal salih. Kemudian di akhirnya itu ada Allah Ta'ala ceritakan tentang bahawa 5 perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala sendiri sahaja. Manusia sama sekali tidak mengetahui apa yang telah disembunyikan oleh Allah Ta'ala ini, 5 perkara gaib ini. Ilmu Allah Ta'ala itu meliputi sama ada ilmu yang zahir ataupun ilmu yang batin. Ini semua adalah berkaitan dengan keyakinan ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tiap-tiap ayat Quran, tiap-tiap surah pasti akan membicarakan soal keimanan, ketauhidan ini. Yang mana ini adalah pokok yang mesti kita yakini dan kita imani. Kalau kita tidak meyakini dan tidak imani, maka tuan-tuan sekalian, kita dianggap orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, perkara pokok yang besar yang diceritakan daripada awal surah, tiap-tiap surah menceritakannya, ada soal yang berkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada hukum hakam yang mana kita wajib untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Di antaranya ialah ketaatan kepada ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa selagi mana ibu bapa itu tidak memerintahkan kepada kita dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kita diperintahkan supaya memperhatikan alam dan keajaiban untuk memperkuatkan keimanan, kepercayaan akan keesaan Allah Ta'ala. Perintah supaya kita selalu bertakwa dan takut akan pembalasan Tuhan pada hari kiamat. Di waktu seorang itu tidak lagi ditolong, sama ada oleh anaknya ataupun
bapaknya ataupun siapa sahaja tidak akan diberikan pertolongan kepadanya melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Baik, seterusnya di dalam surah ini juga ada kisah Luqman, ilmu dan hikmah yang didapati oleh Luqman Al-Hakim. Lain-lain ada yang diceritakan dalam ini, orang yang sesat daripada jalan Allah, mereka ini akan selalu memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Dan Allah Ta'ala pula mencela orang-orang musyrikin, orang yang syirik, kerana mereka tidak menyahut seruan yang Allah Ta'ala. Mereka juga tidak melihat kepada alam semesta yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Mereka juga sentiasa lalai dan lupa dengan mereka ini mengambil perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga menghiburkan hati Rasulullah SAW terhadap keingkaran orang-orang musyrikin. Dan sebenarnya bila Allah Ta'ala ceritakan tentang ini, tentang orang-orang kafir, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang itu. Tujuannya untuk memberi peringatan dan juga untuk menghiburkan hati Rasulullah SAW dengan janji-janji Allah Ta'ala yang baik dan dengan balasan-balasan buruk kepada orang yang tidak mengimani, tidak menyahut seruan Nabi SAW. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, siapa Luqman ni sebenarnya sehingga Allah Ta'ala meletakkan diri dalam ayat-ayatnya dan diberi nama, sehingga diberi nama satu surah daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, jadi Luqman ini disebut namanya di dalam Al-Quran dan terkenal dengan nasihat-nasihat dia dengan anak dia. Kita tengok siapa dia Luqman. Menurut Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, nama Luqman ini ialah Luqman ibnu Anqa bin Ibnu Sadun, dan dikatakan Luqman ibnu Taran. Beliau adalah daripada penduduk Ailah. Ailah ni ialah Jerusalem yang berada di Palestin. Dikatakan juga Luqman ini adalah seorang qadi pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Ini pandangan alim ulama dan juga ahli sejarah yang mengatakan bahawa Luqman ini adalah qadi pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Ada pendapat yang lain pula menyebut dia adalah seorang yang berkulit hitam. Orang yang berkulit hitam Ethiopia, berasal dari Habsyah, Ethiopia, dan dia merupakan an-najjar, tukang kayu. Dia kerja nukar, tukang. Dan ada juga yang berpendapat mengatakan bahawa beliau berasal daripada Sudan, dari Sudan, Mesir. Mana di antara itulah, tuan-tuan sekalian. Ini disebut oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di sana ada, tuan-tuan sekalian, pandangan-pandangan yang lain berkenaan dengan Luqman Al-Hakim. Ada yang kata Luqman ni nasab keturunan ni Luqman bin Ba'ura bin Nahu bin Tarih. Ada yang mengatakan Luqman bin Anqa bin Sarun berasal daripada Ailah. Ada yang berkata Luqman bin Ba'ura bin Ukhti Ayyub atau Khalati. Hidup dia 1000 tahun. Lama, hidup 1000 tahun. Dan dia sempat bertemu dengan Nabi Daud serta mengambil ilmu daripadanya. Dan ada pandangan yang mengatakan beliau ini adalah qadi daripada Bani Israel. Baik, boleh jadi keturunan dia ni bukanlah sesuatu yang sangat penting kepada kita. Yang lebih penting ialah kita tahu dia sesuatu yang disebut oleh Allah dalam Quran. Dan kita mesti yakin bahawa Luqman ini adalah seorang yang wujud dan dia bukan cerita dongeng, dan cerita dia dirakamkan dalam Quran, maka kita wajib beriman kepadanya. Ada sifat-sifat yang ada pada diri Luqman Al-Hakim ini, sifat diri. Sa'id bin Al-Musayyib, dia kata Luqman adalah orang yang berkulit hitam dari Mesir, berbibir tebal. Allah memberinya hikmah, tidak memberinya kenabian. Ada pandangan ini, pandangan Sa'id bin Al-Musayyib. Dia kata apa? Dia kata Luqman ni orang kulit hitam, bibir tebal.
Kalau orang Habsyah, orang negro lah, kita tengok orang negro, tuan-tuan silam, memang sifat dia begitu. Kulit hitam. Kalau orang-orang Ethiopia tu kita akan tengok dah, orang yang siapa ni, Sudan dah, tengok, tanya jika dia pergi Sudan, Dr. Zazli, Ustaz Ajiah dia pergi Sudan, lagu ni orang Sudan, lagu tu hitam, kulit tebal, kaki pecah dah, itu sifat dia. Rambut keriting dah, rambut dia ni dah. Orang Sudan mari sini tu, kita tengok rambut dia ada tumbuh lah mana. Rambut dia dak, rambut macam kita ni lurus, dak rambut dia ketek gitu. Rambut dia dak panjang. Bukan tak ada hak panjang, ada hak panjang tu, tapi kalau jenis hak lagu, sebahagian daripadanya itu lagu itulah sifat dia. Gitulah sifat dia. Begitu juga Sufyan As-Sauri, dia meriwayatkan daripada Al-Ash'as, dia kata daripada Ikrimah, Ibnu Abbas berkata, Luqman adalah seorang hamba sahaya dari Habsyah, dan dia seorang tukang kayu. Dia hamba, hamba, seorang tukang kayu. Dan dari segi sifat dia ni seorang lelaki yang pendek. Ini disebut oleh Jabir bin Abdullah. Dia kata dia ni pendek orang orang pendek dan berhidung pesek. Pesek ni kepek rambutnya. Pesek kepek dia tak sebut kepek, tapi sebut pesek. Pesek ni kemek lah rambut saya pun tak tengok kamu tadi. Kemek maknanya tak comel lah. Kalau kita tengok sekali tak comel dah, maknanya gitu. Tak comel dari segi fizikal dari segi fizikal. Dan dia berasal dari Naubah. Ini kata Jabir. Baik, kerja dia kenapa? Ulama dia ada khilaf kerja Luqman ni kenapa. Antaranya ada yang kata dia ni qadhi, macam ada dia. Ada juga orang kata dia ni tukang jahit pakaian. Tukang jahit, kerja dia jahit, buat baju. Dan ada yang juga kata dia ni seorang pemungut kayu api. Ini banyak pandangan tuan-tuan sekalian. Banyak pandangan. Sebab benda ni kalau dia sebut dalam Quran, maka jelas lalu tuan-tuan sekalian. Jadi dalam Quran tak sebut, dia hanya menakalkan daripada beberapa pandangan. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau dalam Quran kata ataupun Nabi SAW kata tu secara jelas, maka boleh kata hak ni lalu. Tapi bila tak ada, maka ada beberapa pandangan yang diambil boleh jadi daripada hadis-hadis Nabi juga, dan juga cerita-cerita sejarah tentang Luqman Al-Hakim. Jadi ada yang kata dia ni ternak binatang, penternak. Kerja dia ternak binatang. Dan ada yang kata tukang kayu, sebagaimana yang kita sebut. Ini juga disebut di dalam Darul Ifta' Al-Masriyah, dalam fatwa dia. Baik, di sana ada timbul perselisihan pandangan. Apakah Luqman ini seorang nabi ataupun tidak? Adakah dia ni nabi? Sepakat ulama mengatakan Allah Ta'ala kurniakan kepadanya hikmah dan dirakamkan nasihatnya dalam Al-Quran. Dan jumhur sepakat kata Allah Ta'ala beri hikmah. Itu satu bab. Satu bab. Maknanya tak ada orang pertikap kata Luqman ni tak ada orang pertikap bahawa Luqman ini diberikan hikmah oleh Allah. Tak ada orang pertikap. Sebab ayat Quran tu jelas kan? Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Maka Allah Ta'ala sebut secara jelas. Maka tak ada orang pertikap, tak ada orang pertikap. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dah. Baik. Cumanya jumhur ulama. Jumhur ni kalau kita majoriti lah. Walaupun simple majoriti. Tak kira majoriti, maknanya dah kira majoriti. Jumhur ni sebenarnya lebih ramai lah. Kalau kita ni bukan simple majoriti dah ni, major majority. Major majority orang panggil ke kenapa orang panggil, kita tak kerti bahasa kau. Maknanya jumhur ni ramai ulama. Mungkin ada sebahagian ni tahu, tapi ramai ulama mengatakan beliau adalah wali dan bukan nabi. Dia bukan nabi. Ini jumhur kata. Tu Ibnu Katsir berkata para ulama salah berbeza pendapat tentang Luqman. Apakah dia seorang nabi atau seorang hamba yang soleh bukan nabi? Dalam hal ini dua pendapat, dan majoriti berpendapat dengan pendapat yang kedua, yakni dia bukan nabi, iaitulah dia hanyalah seorang yang soleh. Baik, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dia menyebut perkara yang sama.
para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan kenabian Luqman Al-Hakim. Ada pandangan, ada perbezaan pandangan. Abu Ishaq Al-Tha'labi berkata, ulama bersepakat bahawa Luqman ialah seorang bijaksana atau hikmah, ahli hikmah, dan bukan seorang nabi. Tapi ada juga manakala Ikrimah pula berkata bahawa Luqman ialah seorang nabi. Luqman seorang nabi, itu kata Ikrimah. Hanya beliau sahaja yang berpandangan dengan hal tersebut. Maknanya tak ramai lah. Hak ni seorang dua ni kalah lah kalau lagi tu. Dia tak ada kenapa. Baik. Menurut tuan-tuan sekalian, pandangan mufti wilayah, dia kata setelah dia meneliti pelbagai pandangan, dia kata kami cenderung pada pendapat jumhur di kalangan sahabat dan para ulama yang mengatakan bahawa Luqman Al-Hakim seorang hamba yang saleh, bukan seorang nabi. Justru pendapat seperti Ikrimah dan Asy-Sya'bi itu adalah lemah. Inilah juga yang disokong oleh Imam Nawawi dan Ibnu Katsir. Maknanya apa? Maknanya Luqman ini kebanyakan alim ulama mengatakan dia bahawa bukannya nabi. Dan pendapat yang mengatakan dia adalah nabi, itu adalah pandangan yang lemah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita balik kepada ayat-ayat tadi dah. Jadi hak tu dia ceritakan kepada kita. Baik. Ayat yang pertama daripada surah Luqman. Alif Lam Mim. Berapa kali dah saya tak kira. Alif Lam Mim. Huruf-huruf ni huruf muqatta'ah. Okey. Huruf hijaiyah. Alif Lam Mim. Semua dalam Quran ni bila ada huruf hijaiyah di hadapan ayat, dia tidak ada di belakang, di tengah tak ada. Huruf hijaiyah ni alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad, qaf nun yasin. Tu semua tu mungkin ada beberapa lagi. Maka tuan-tuan sekalian, dia panggil huruf muqatta'ah. Di mana huruf ni kalau tuan-tuan tengok mana-mana Quran terjemahan, tidak ada yang mentafsirkannya. Melainkan dia akan hanya menyebut alif lam mim juga. Dalam tafsiran ada. Tafsiran huraian panjang-panjang dia adalah pula aman dengan apa. Cuma dalam Quran Nabi SAW sendiri tidak mentafsirkan ayat ni. Sebagaimana yang kita dah jelas yang dulu-dulu, huruf ini nak menjelaskan kepada kita bahawa dia adalah huruf hijaiyah yang diketahui oleh orang Arab mudah. Alif duduk kat tekak, duduk bawah. Pangkal. Lam, cuba lam, lidah kita duduk mana? Tengah. Ra, alif lam ra pula. Alif lam mim, mim duduk mana? Bibir. Daripada sini sampai ke bibir. Ada ulama mengatakan bahawa bayangan ataupun makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ulama tafsirkan, dia nak beritahunya Al-Quran ini terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah yang bermula daripada alif sehingga ke mim. Alif ni bukan alif ke mim, kita baca alif sampai ke tu lah. Tapi maksudnya tepat keluar dia tu. Nampak tak? Tepat keluar huruf tu daripada ni. Sebab tu huruf-huruf ni tak lari daripada tepat ni. Tepat keluar dia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ni nak kabarnya, wahai orang Arab, ni Quran ni hak mu faham. Sebab dia huruf-huruf ni hak mu tahu. Semua alif lam mim, alif ba ta sa jim ha kha da za ra za. Semua tuan-tuan sekalian, siapa habis itu tuan sekalian, itu semua adalah dalam pengetahuan orang-orang Arab. Pengetahuan orang-orang Arab. Dan bila alif lam mim itu disebut, dia menjadi suatu tarikan kepada orang Arab untuk mendengar. Sebab dia tahu alif lam mim itu adalah perkataan huruf-huruf, ada huruf-huruf Arab.
Cuma alif lam mim mereka tidak pernah ada rangkaian huruf yang sebegitu yang membawa makna kepada mereka. Kita tak boleh kata bahawa alif lam mim ini tidak ada makna. Kenapa tak boleh kata begitu? Kerana alif lam mim ini, ayat ini adalah ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala, Tuhan ini maha suci daripada berkata yang sia-sia. Tuhan tak kata yang sia-sia, dia kata alif lam mim. Orang tahu belaka tak ada makna, mesti ada makna. Okay? Ada tujuan yang Allah Ta'ala turunkan, walaupun tidak dipahami oleh Nabi dan tidak dipahami oleh orang Arab. Okay? Walaupun tak dipahami oleh orang Arab, ada. Kalau kita kata Allah Ta'ala berkata yang sia-sia, maka tuan-tuan sekalian, kita menafikan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kata ada makna. Dari satu sudut yang lain, ianya juga untuk membuktikan kenabian. Saya dah sebut juga ni, cak kali dah, tak apa kita ulang je lah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan sikit-sikit kita faham lah. Dia nak membuktikan kenabian. Kalau kita nak bercakap dengan orang, kita nak keluarkan satu perkataan, mesti kita kata sesuatu yang kita tahu. Kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita cakap kita tak tahu. Cakap apa? Cakap kelip. Kak Tamil lah. Cakap Tamil. Kita diri tak faham. Kita buat cakap, kita tak tahu. Kalau orang tanya kita benda apa ya? Kita tak tahu. Ada temu cakap orang ni, dia pun tak tahu. Nampak? Dia jadi tak bijak lah. Dia tak tahu. Dia cakap orang ni, dia tak tahu. Baik. Di sini Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, turunkan ayat ni dan tak diceritakan kepada Nabi. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi SAW tahu dah apa yang makna dia. Nabi sendiri pun tak sebut makna dia. Dah mu cakap mana? Yang jadi tak tahu. Sebenarnya dia nak beritahu bahawa Quran ini bukan ciptaan Nabi. Itu salah satu daripada tujuan. Okay? Quran ini bukan ciptaan Nabi. Sebab itu ada perkataan dalam Quran yang Nabi sendiri tak jelas, Nabi sendiri tak faham. Bukan maksud tak faham alif lam mim lah. Itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bukan Nabi yang buat Quran. Siapa yang buat Quran? Siapa yang turunkan Quran ni? Allah SWT yang menurunkan kepada Nabi. Quran tu apa? Kalamullah, bukan kalam Nabi. Kalam Nabi. Maka bukan Nabi yang cipta Quran. Dalam keadaan orang-orang Arab musyrikin Mekah ni, tuan-tuan sekalian, yang mengatakan kepada Nabi, Nabilah yang tulis Quran, duduk termenung pagi siang malam, kawan dia tukang tulis. Nabilah, Muhammad lah yang reka Quran. Tuan-tuan sekalian, maka kalau Nabi tulis, dia akan tulis yang dipahami saja. Ni bukan orang barang-barang dah. Nabi nak menjadi pemimpin umat, dia mesti bercakap satu benda sepatutnya yang dipahami, tapi tiba-tiba ada yang tak dipahami. Ini bukan Al-Quran, ini bukan kalam Nabi, dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Boleh faham tu? Baik. Seluruhnya tuan-tuan sekalian, tadi saya kata bila mana alif lam mim ni dia dengar oleh orang Arab tu akan mari. Kerana dia tahu ini adalah huruf-huruf Arab, dan mesti Muhammad ni akan Nabi Muhammad ni akan ceritakan sesuatu. Ia jadi tarikan pada orang nak mari. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Ta'ala turunkan ayat, Nabi baca lagi, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah dia ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi Al-Hakim, ataupun yang bersifat dengan hakim, yang bersifat dengan kebijaksanaan. Okey, nampak? Bila alif lam mim tadi kita kata ayat orang ni cakap Arab, ni cakap apa, kita pergi. Bila pergi dengar, dibentangkan kepada orang ramai. Okey, bentangkan apa? Ni dia kitab. Okey, ayat-ayat. Okey, ini dia ayat-ayat Alkitab, yang ayat Al-Quran yang maha bijaksana, yang bijaksana. Baik. Itu yang nak beritahu dulu. Kita tuan-tuan sekalian kena letak keyakinan dalam hati kita
Walaupun kita memang tak berapa faham Quran. Nah, kalau kita tak belajar bahasa Arab, kita tak faham. Kita faham dengan kita baca makna dia dalam bahasa Melayu lah. Nah, maka tuan-tuan sekalian, tilka ayatul kitabil hakim, satu perkara pertama yang disebut oleh Nabi selepas alif lam mim, nak beritahu kepada orang Arab, ini adalah Quran, ayat Quran yang bukan daripada aku. Quran ini pula dia adalah mempunyai ataupun bersifat dengan Al-Hakim, bijaksana. Bijaksana. Saya sebut tidak juga pernah sebut, saya tak hakim. Hakim tu kita atas dunia pun kita pergi mahkamah, kita ada hakim. Kita panggil hakim. Orang Melayu panggil hakim, orang Arab panggil hakim, orang putih dia panggil lain lah. Tapi nak ayatnya, kita ambil satu perkataan daripada Quran, kita letak pada diri seseorang yang hakim, yang bijaksana. Kenapa bijaksana? Kerana dia adalah pemutus. Betul tak? Kita pergi mahkamah, kita akan, walaupun kita jiran rumah dia, walaupun kita anak beranak dia, di mahkamah kita tak panggil abang ke, pocik ke, pok ke, tak panggil pakak, kena panggil yang arif. Masa tu kena buat macam tak kenal. Kita kena panggil yang arif. Yang arif itu ialah hakim. Itulah makna hakim tu. Hakim tu makna yang arif, yang bijaksana. Kenapa hakim tu bijaksana? Kerana dialah yang memutuskan, yang memutuskan hukuman setelah dia dengar daripada lawyer ni. Nampak tak? Ataupun daripada orang ni yang bela diri dia sendiri. Tak kira mana hak ni kata begini, hak ni kata begini, hak ni kata begini, akhirnya dia putus. Dia kata mu masuk penjara, mu bebas. Itu hakim. Baik. Dalam ayat surah Yasin kita baca semua. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin, Quran ini hakim, bijaksana. Maha hakim. Baik. Di tuan-tuan sekalian, tujuan apa nak kabur? Nak masukkan dalam hati orang musyrikin dan juga orang yang beriman, dalam hati dia kena letak bahawa Al-Quran ini ialah satu kitab yang bijaksana dan dia menjadi pemutus, dia menjadi penentu dalam banyak perkara. Hukum hakamnya, akidahnya betul tak betul, haram halalnya, maka siapa yang menentukan? Boleh tak boleh, yang disuruh, yang ditegah, semua ada di dalam Quran ini. Maka Al-Quran ini telah memutuskan, telah menentukan, yang mana perkara tadi, hak yang baik dengan yang buruk, hak yang jahat dengan yang macam-macam tuan-tuan sekalian, yang disebut hukum hakamnya, akidahnya, yang kufur, yang musyrikin, apa semua, yang hidayah, yang petunjuk, maka semua itu ditentukan oleh Al-Quran. Sebab tu ni perkara pertama kena letak dalam kepala kita. Ramai orang yang diberikan Quran, dia tidak beriman dulu kepada Quran. Kalau tuan-tuan tak beriman kepada Quran daripada awal, sebab tu ayat ni yang kedua mari, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi La Raiba Fih min Rabbil Alamin. Tanzilul Kitab. Surah apa? Kita baca sama subuh hari Jumaat. Surah Sajdah. Tuan-tuan sekalian, kenapa tuan-tuan sekalian disebut begitu? Kerana pertama-tama tuan-tuan sekalian ialah berkaitan dengan iman kita kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita tak iman, kalau kita tak beriman, kabur je, tak ada apa. Quran ke Quran kita tak peduli, sebab kita pun tak reti. Kemudian kita pun ya ke tak pun tak tahu, sebab kita sendiri tak yakin kepada Al-Quranul Karim tu tuan-tuan sekalian. Tak yakin. Dan Allah Ta'ala sambung lagi tuan-tuan sekalian, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran yang bersifat bijaksana ini, yang mengandungi hikmah ini, hudan wa rahmatan lil muhsinin.
Quran ini menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Menjadi rahmat, menjadi petunjuk. Banyak dah huraf petunjuk. Petunjuk, peta, petunjuk, kompas, tunjuk arah, yang bawa kita pergi ke mana. Sebab perjalanan hidup kita akan hanya sampai kepada dua destinasi. Ini perlu diingat. Jangan lupa dalam kehidupan kita, kita dibawa ke dua destinasi. Terakhir kita syurga ataupun neraka Allah. Maka Al-Quran menunjukkan kepada kita dua jalan ini. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepadamu dua jalan. Dua jalan, dua pertolongan, dua jalan ini, tuan-tuan sekalian. Satu ini ke arah neraka, satu ke arah syurga. Maka landasan, dua landasan ini sentiasa saja dalam ingatan kita sepatutnya. Kalau kita salah, maka kembali ke atas jalan itu, jalan yang benar. Jangan kita kekal di atas jalan yang salah itu. Sebab itu rahmat. Al-Quran itu hudan, dia menjadi petunjuk kepada kamu. Wa rahmatan lil muhsinin, dan dia menjadi rahmat lil muhsinin. Rahmatan lil alamin. Tak ada lah, hak lain pula lah lagi. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, dia kena faham rahmat lil alamin tu. Kita silang, Quran menjadi rahmat, Nabi menjadi rahmat. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Ya, tuan-tuan sekalian, kita tafsir rahmat tu cara lain, tak betul. Rahmat ialah orang yang ikut Nabi, rahmat orang yang ikut Quran, rahmat orang yang ikut Islam. Siapa tak ikut Nabi, siapa tak ikut Quran, siapa tak ikut Islam, dia tak rahmat. Lagu-lagu mana pun tak jadi rahmat. Kena faham gitu. Rahmat ini kerana Islam, kerana Quran, kerana Nabi yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, menjadi contoh kepada kita. Quran menjadi petunjuk, menjadi rahmat lil muhsinin, bagi orang yang berbuat baik. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tafsirkan orang yang berbuat baik itu sebahagiannya dalam ayat ini. Dalam banyak lagi Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan sekalian, muhsini. Banyak dalam ayat lain. Tapi dalam ayat ni dia sebut hak yang utama yang perlu kita buat, sangat besar, iaitulah alladzina yuqimunas salah, iaitu orang-orang yang mendirikan salat. Ada beberapa di sini yang perlu kita faham dari sudut bahasa. Yang pertama, perkataan alladzina yuqimuna, perkataan yuqimu, mendirikan salat. Yuqimu ini bahasa Arab yang kalau orang belajar Arab dia jamak. Di sudut bilangannya yuqimuna, kalau yuqimu mufrad, yuqimani musanna, yuqimuna jamak. Mana apa? Orang-orang yang mendirikan salat. Tak semayang seorang yang pertama. Dia semayang berjemaah. Semayang berjemaah. Nak ayat penting semayang berjemaah. Sebab tu Nabi dia tak semayang seorang ni. Dia tak semayang rumah dia. Kita ni sempena dengan kerajaan baru kena ada azan. Dah kita bila baru-baru kita azan semua kan. Tahun baru ada azan baru, kerajaan baru kena azan baru juga. Azan molek lah, azan mari semayang. Nak khabar azan mari semayang. Azan mari semayang. Semayang jemaah. Duduklah mana pun semayang jemaah. Tak ada orang carilah seorang ke dua orang, semayang jemaah. Semayang jemaah. Pergi surah. Pergi ada mesti mari sejid ni, pergi sejid mana surah. Tak ada arah. Di jabat kita, pergi cari seorang guru, ajak semayang jemaah. Tak ada arah anak kita. Yang keduanya yuqimuna
dia juga memberi makna, okey, tufidu dawam dia panggil. Fi'il ni yufidu dawam. Maksud dawam tu ialah buat semua. Tak boleh nak buat celuk-celak tak boleh. Kena buat semua. Tu makna buat secara istiqamah dan berterusan. Wa yu'tuna zakat. Okey, sebelum tu semayang adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hubungan kita dengan Allah. Wa yu'tuna zakah, dia mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Maka zakat pun kena keluar berterusan. Dan tuan-tuan, zakat adalah hubungan kita antara kita dengan manusia, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala wajib hubungan kita dengan Allah. Kita beri korang zakat. Batu orang yang asnaf yang ada. Ada asnaf 8 asnaf yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka dengan negeri akhirat. Mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka yakin dengan pembalasan hari akhirat. Tu mereka yakin, nak letak keyakinan kepada akhirat. Sebab benda ni hak kita buat ni, tuan-tuan sekalian, tadi nak percaya Quran, nak pegang Islam, rahmat itu bagi orang yang muhsinin, orang yang berbuat kebaikan, mendirikan semayang. Nampak kenapa? Tak nampak kenapa ni semayang, buat semayang. Dan maksudnya dari segi dunianya kita tak dapat apa-apa. Kalau kita jenis materialistik, kita boleh jadi mari semayang juga, tapi mari semayang ni adat sajalah. Dan kita akan jadi celuk-celak ini malas. Sebab apa? Bukan boleh benda pun. Mari semayang, bangun pagi-pagi. Taklah semayang lawak subuh. Semayang lawak subuh. Marah pula semayang lawak subuh. Sebab ia dah nak pergi kerja. Susah juga. Kerja dengan akhirat, dunia dengan akhirat. Tak, banding dua. Mana kita nak dulu? Kemudian tuan-tuan sekalian, dia menjadi apa benda ni? Keyakinan tadi dalam diri kita tu nak ditahan. Sebab kita tak nampak. Kita beri zakat, kita ambil duit kita, kita beri pada orang. Bukan kerana dia bekerja, bukan kerana dia tolong kita. Tak ada kaitan. Boleh jadi dia tak pernah, kita tak pernah kenal dengan dia. Kita keluar zakat kita beri ke dia. Berapa ramai awak kenal? Tuan-tuan awak keluar zakat. Berapa orang tuan-tuan kenal? Kita pergi ke Maidan. Maidan pergi siapa? Kita tak tahu dah. Boleh hadir tak pergi sini, pergi kat lain. Nah, ayatnya kita tidak nampak pembalasan dunia. Secara zahirnya kita tak dapat balik mula. Hak Allah Ta'ala nak murah rezeki apa semua sekali itu, itu ada disebut kepada kita. Tapi tuan-tuan sekalian, hak tu kita tak nampak sebab kerja kita juga. Tak nampak macam kita beli ataupun kita macam kita jual beli, kita beri balik mula. Tak ada. Balik tu tak selalu. Balik tu bila? Balik pembalasan yang kita buat daripada ibadat salat, ibadat menjaga kita hubungan dengan manusia, mengeluarkan zakat dan sebagainya, ialah di hari akhirat. Tu pun kalau mu yakin. Kalau tak yakin, nak kata apa? Tak yakin jadi malah lalu. Allah Ta'ala sebut ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita balik kepada surah Al-Baqarah, lebih kurang sama. Sama tak ayat? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka itulah orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung. 3 perkara yang perlu diberi perhatian yang besar oleh kita ialah di sini tuan-tuan sekalian, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, beriman dan yakin kepada hari akhirat. Maksudnya bukan beriman begitu saja, maksudnya apa yang kita buat akan diberi balasan pada hari akhirat kelak. 3 perkara inilah yang menjadikan kita istiqamah, menjadikan kita kuat. Dia menjadi tonggak dalam diri kita yang kita akan sanggup untuk hadapi apa juga ujian, apa juga halangan, pengorbanan yang kita lakukan.
Kalau tak ada iman, kita tak sanggup nak buat. Sebab tu kita ada iman, kita sanggup buat kerana kita yakin pada hari akhirat kita akan diberi balasan. Jika begitu, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang akan mendapat kejayaan, orang yang mendapat kemenangan. Maka tuan-tuan sekalian, kalau nak menang 3 ni, kena tanam betul-betul dalam hati kita. Tanam betul-betul dalam hati kita. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, sekadar itulah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, tak baik kelemahan saya. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.